diterima masuk pun dia punya pemerhati tu datang tengoklah macam mana kita punya specification tu relate ke tak dengan dia punya requirement lah. Okay. Manakala MBOT juga giat menjalankan kolaborasi strategik. Setakat ni dengan HRDF kita ada buat maksudnya kalau institusi ataupun organisasi tu dia membayar levy lah kepada HRDF, berdaftar dengan HRDF. So kalau staff dia tu memohon untuk penilaian profesional yang dengan bayaran 600 untuk TS dan 300 untuk TC tu, dia boleh claim under OJT HRDF lah, providing company tu berdaftar dan membayar levy kepada HRDF. Okay. So ni tadi saya cakap yang bila kita sign MOU tu, kita akan dalam proses libat urus dan kolaborasi, kita akan lantik menjadi kita punya panel pakar teknologi lah ataupun teknologi expert panel. So dia comprise agensi kerajaan, ahli akademik dan juga industri. Jadi tiga komponen ni akan membantu MBOT dalam 4 bahagian, iaitu akreditasi, penilaian, ketetapan amalan dan latihan sepanjang hayat. Akreditasi akademik ni macam saya cakap tadi lah, untuk membantu dalam fungsi-fungsi TTAC dalam proses akreditasi program di peringkat institusi pengajian tinggi. Okay, manakala penilaian ni untuk memberi nasihat dalam skop-skop untuk mengamalkan profesional termasuk rangka kerja CPD bagi proses-proses penilaian profesional lah. Okay. Manakala ketetapan amalan untuk beri nasihat kepada MBOT dalam membangunkan dan mengusulkan peruntukan bagi setiap amalan profesional dalam bidang teknologi masing-masing. Sebab kat MBOT ni kita banyak bidang teknologi. Jadi kita akan merujuk balik kepada TEP dalam skop yang macam mana yang sebenarnya bersesuaian lah bagi teknologis ataupun technician dalam bidang teknologi berkaitan. Okay. Manakala latihan sepanjang hayat ni, lifelong learning ni sebab kita promote CPD untuk renewal lah, pembaharuan TS dan CC. So roles TEP ni untuk advice kami ataupun menjalankan ataupun membantu melaksanakan latihan lah bagi pihak MBOT untuk para TS dan TC ni mendapat jam CPD bagi tujuan pembaharuan. Okay. So ni kat mana kami stand lah kalau kita tengok dekat bulan tu. Sains, teknologi dan juga matematik kan. So sains, pure sciences which is kimia, biologi, fizik. So bila add-ons dengan maths, datangnya profession berasaskan disiplin tu lah. Maksudnya semua kejuruteraan ada di kimia, ada elektrikal, mekanikal. Tapi MBOT kita kat luar. Yang bulatan kecil-kecil 23 bidang ni adalah kat luar ni lah. Sebab teknologi ni dia sentiasa berubah. That's why kita berada di luar bulatan tersebut. Okay. So ini adalah setakat ni 23 bidang teknologi yang diiktiraf oleh MBOT lah. Okay. Tapi sebenarnya kita ada lagi 2. Tapi sebab since yang tu lulus in principle and then currently kita dah start nak revisit balik bidang-bidang teknologi ni. So maka kami terpaksa KIV dululah untuk circular tu keluar. Bidang yang 2 lagi bidang tu adalah bidang teknologi OSH dengan bidang teknologi health and medical. Okay. So kat sini kalau tuan-puan yang bagi Datuk boleh tengok, untuk Jabatan Pertanian mungkin boleh relate dengan ni lah yang berasaskan pertanian, iaitu agro-based teknologi lah paling banyak. Tapi sebenarnya bila teknologi ni tak semestinya mohon, kalau permohonan daripada Jabatan Pertanian kena AF je, kena agro-based je, tak ya. Sebab kita akan tengok balik berdasarkan academic qualification dan juga job scope jugalah untuk so kalau daripada Jabatan Pertanian mungkin dia akan jadi green tech ke, mungkin akan jadi bidang teknologi lain. Alright, so ni yang saya dapat bila saya kumpulkan sikit ada macam perkongsian berkenaan pertanian pintar yang pihak MARI sediakan sebelum ni. So kalau kita boleh tengok teknologi berasaskan pertanian ni, kalau definisi dia pun melibatkan proses dan teknik pemeliharaan pembiakan dan pemprosesan hasil pertanian. Jadi bila kami nak revisit balik ni, kita akan open lah kepada kita punya TSTC, GT, graduate technologies, qualified technician untuk suggest definisi terbaik lah. Mungkin Jabatan Pertanian boleh advice kami lah macam mana untuk bagi teknologi berasaskan pertanian ni. Okay, setakat ni bidang-bidang yang berkaitan adalah pembenihan, penanaman, pemeliharaan dan peternakan, ladang pintar, peladangan.
perkhidmatan veterina, perkhidmatan perikanan, perkhidmatan pertanian dan tanaman. So kalau saya boleh share, so skop tugas sebagai technologist technician ni bagi skop pertanian ni dia agak meluas juga, tapi dia akan bila teknologi dia akan lebih melibatkan Internet of Things, penggunaan drone semua kan sekarang ni. So kita kat situlah nanti datangnya function sebagai teknologis dan technician. Mungkin nanti mungkin Jabatan Pertanian mungkin akan start regulate ke, sebab sekarang ni macam apa praktis yang kami buat dengan Mampu. Okay. Dia dah start untuk regulate bagi kumpulan F. So kumpulan F untuk di peringkat kementerian atau di peringkat agensi untuk mereka meluluskan projek-projek berkaitan ICT perlu ada TS atau TC lah. Kita dah start lah dia punya ni, dan pihak Mampu pun dah start mengumpulkan data untuk diangkat kepada pihak JPA lah. Okay, ni adalah keahlian MBOT setakat ini. Itu 20,000 plus bagi teknologis berijazah. Kita ada lebih kurang 8,000 teknologi plus untuk teknologi profesional, tapi juruteknik masih kurang lah, sebab satu dia punya dari segi pendedahan satu, dan satu lagi adalah dari segi penerimaan, sebab juruteknik ni sometimes dia tak nampak lagi kepentingan kenapa perlu ada tahap profesional bagi kategori juruteknik lah. Okay, so semua lebih kurang kita ada setakat ini. Sehingga Februari adalah 33,109 applicants. Okay. Ni pecahan ikut bidang teknologi. Kalau yang bagi Datuk, Tuan Puan boleh tengok kat skrin, kalau agrobase ni masih lagi macam kecil sangatlah dia punya figures tu. In total daripada teknologi berijazah sehingga professional level adalah 297 sahaja. Yang ni yang berdasarkan yang kita report every month lah kepada board untuk meeting. Okay, that's why macam hari ni saya galakkan lah pendaftaran daripada Jabatan Pertanian. Mungkin boleh hantar secara pukal, and then kita akan start buat secara assessment secara pukal jugalah bagi mempercepatkan proses. Sebab bila kurang, and then bila permohonan tu datang, untuk kami access tu panel-panel datang daripada kategori yang sama. So panel tu kurang lah. So kalau ada expert, maksudnya daripada Jabatan Pertanian yang berdaftar dan mungkin in future menjadi panel-panel penilai kami, itu agak membantu pihak MBOT lah. Okay. So kita masuk kepada section kedua, iaitu kelebihan berdaftar dengan MBOT. Ini secara generiknya adalah kelebihan berdaftar dengan badan profesional MBOT. Satu, dapat periktirafan lah, iaitu gelaran TS di depan nama ataupun PTEC di belakang nama. Dan TS ni adalah professional technologist, tapi ramai confused, memang kadang-kadang ingat Tan Sri, and then ada a few yang dapat special treatment kalau pergi hotel ingatkan Tan Sri kan, tapi sebenarnya tak. Ini adalah professional technologist. Dan gelaran TC ataupun CTEC pada nama bagi certified technician lah. Okay. Seterusnya adalah telemobility. So lebih banyak peluang untuk interaction dengan teknologi sendiri ini dari setiap bidang teknologi. Sebab walaupun berdaftar dalam agrobase, tidak semestinya delimited kepada agrobase sahaja. Dia boleh venture dalam bidang teknologi lain juga. Sebab bidang teknologi sentiasa berubah, dia sentiasa ada room untuk improvement lah. Cuma kita punya kelulusan adalah bagi satu bidang teknologi sahaja. So katalah this year daftar sebagai agrobase, mungkin 5 tahun kemudian nak tukar bidang. Kita allow, tapi kena memohon secara bertulis kepada pihak lembaga lah untuk menukar bidang berkenaan. Kami akan tengok balik berdasarkan pengalaman-pengalaman kerja berkaitan untuk ditukar bidang lah. Okay. Pembelajaran berpanjangan ni adalah lifelong learning. Kita amalkan CPD untuk kita panggil TS dengan TC ni, sentiasa relevan dengan teknologi-teknologi semasa, sentiasa kekal up to date lah. And then dia juga akan jadi macam satu added value bagi mereka ni bila dia untuk menjalankan pembaharuan lah. Untuk buat pembaharuan tu kena ada lebih kurang 30 jam untuk TS dan 20 jam untuk TC. Tapi macam this year, sebab kita pun last year ada COVID semua, pandemik COVID-19, so board agree untuk this year pembaharuan TS hanya 15 jam dan pembaharuan TC 10 jam CPT.
So mungkin untuk this year punya renewal banyak apa orang panggil online courses sahajalah, instead of macam sekala sebelum ni mungkin ada bengkel, ada seminar, conference semua kan. So yang ni mungkin lebih ke arah virtual conference semua macam tu lah. Okay. Forum teknologi dan program ni adalah forum dan program teknologi dan teknikal yang berkaitan MBOT yang dijalankan oleh MBOT sendiri ataupun oleh teknologi expert panel kami. Kami akan kongsi secara berkala lah dengan ahli-ahli MBOT. Okay. Yang ni pula adalah kelebihan yang MBOT tawarkan ataupun kita prioritas kepada TS dan TC punya pula. Okay, satu untuk pembaharuan tadi dia ada akses untuk program-program dijalankan oleh kita punya approved training provider. So TSTC ni dia boleh akses dekat website kami untuk tengok senarai penyedia latihan yang telah diluluskan untuk memohon dia punya training lah bagi pengumpulan JAN-CPD. Okay. Penilai, kita beri keutamaan kepada yang berdaftar sebagai TS dan TC kat MBOT ni untuk jadi panel penilai kami, iaitu ada dua kategori. Satu, panel penilai profesional. Yang ni yang bertanggungjawab untuk jadi penemu duga, interviewer bagi assessment. Okay. Yang ni memang betul directly di bawah unit penilaian profesional, di bawah bahagian operasi MBOT. Manakala kedua adalah panel penilai TTEC. Yang ni untuk accreditation, sebab orang akan sentiasa confuse yang ni. So accreditation ni selalunya akan pergi bengkel, and then selepas bengkel based on report bahagian TTEC akan lantik lah sama ada dia layak atau tidak untuk jadi panel penilai TTEC. So panel penilai TTEC ni akan bertanggungjawab untuk lawat dan menyediakan laporan akreditasi yang berkaitan. Okay, seterusnya kita beri keutamaan kepada TSTC ni untuk menjadi penyedia latihan yang diluluskan. Maksudnya mungkin dekat organisasi yang dia bekerja ke, ada program-program mungkin dia sendiri yang jadi speaker ke yang dianjurkan di peringkat organisasi atau pejabatan, boleh submit selagi dia relevan dengan bidang teknologi berkaitan, boleh submit kepada MBOT untuk mohon JAN-CPD. Jadi tak semestinya program untuk mohon CPD tu daripada MBOT sendiri. Dia boleh jadi daripada jabatan berkenaan, tapi program tu ada related dengan teknologi kan. So boleh di-consider lah untuk JAN-CPD MBOT. Okay. Panel pakar teknologi ni kita galakkan untuk menjadi panel penasihat MBOT dalam program dan bidang teknologi berkaitan. Selalunya kalau ada TSTC yang berdaftar, dia mungkin mewakili satu badan-badan berkaitan lah. Macam sebelum ni kalau dengan UTM ada daripada dia punya private arm dia macam UTECTIUM. So dia push untuk jadi kita punya TEP untuk membantu MBOT lah. So dari skop memberi nasihat semua dalam bidang-bidang yang berkaitan tadi lah, yang 4 area tadi. Okay, and then untuk penerbitan aktiviti berkaitan MBOT ni kita utamakan macam, sebab macam hari ni saya bagi perkongsian on behalf of MBOT. So directly invite MBOT lah. Mungkin in future mungkin boleh jemput TS Dr. Bernard ke, TS Muhammad Nazrul ke untuk bagi talk. Tapi kita boleh sediakan lah, maksudnya kit daripada MBOT tapi kira mewakili MBOT. So kita beri keutamaan sebab ada ramai je yang TSTC yang bagi talk on behalf of MBOT di peringkat organisasi masing-masing lah. Okay. And then untuk sumbangan artikel, kita ada bulletin iaitu tekis kita panggil. So kita akan galakkan daripada ahli-ahli profesional MBOT dan juga graduate members untuk share dengan kami artikel. Kita akan pilih lah ikut tema berkaitan bagi setiap kuarter sebab kita keluar quarterly basis. Okay. So sama juga macam pada profesional lain, MBOT ada juga dia punya COP rasmi MBOT lah, iaitu kita panggil COP bulat lah selalunya. So ni contoh dia untuk professional technologist dan certified technician. So ramai akan tanya, so macam maksudnya kalau ada COP bulat ni apa ni orang panggil, dokumen yang macam mana boleh COP, macam then blueprint ke, ada kena COP design ke, yang tu sebenarnya bergantung sebab macam permohonan MBOT ni sebenarnya dia tak sama macam pada profesional lain kan. Macam untuk praktis kat Malaysia maksudnya wajib berdaftar. Kita tak put as compulsory. Kita letak dia sebagai, maksudnya kalau berminat boleh daftar. And then selagi macam sekarang ni, selagi masih lagi prosesnya masih mudah ni, kita galakkanlah pendaftaran tu secepat mungkin. And then bila penggunaan COP dan ni, COP rasmi ni, kita rujuk kepada
kod etika sekarang ni lah. Kod etika ni secara general sahaja, maksudnya kalau setiap TS tu dia ada tanggungjawab lah yang dia kena patuhi, and then kalau dia ada melanggar certain tu dia boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. Tapi untuk secara mendalam kita akan minta sebab sekarang kami tengah exercise yang saya cakap tadi, kita revisit. So pada masa yang sama kami akan start narrow down lah, maksudnya dokumen yang berkaitan mengikut bidang-bidang teknologi berkaitan. Okay. So yang saya cakap tadi, penerbitan kat MBOT yang inilah iaitu tekis, kita punya bulletin secara quarterly basis, and then laporan tahunan yang komprehensif lah mengenai aktiviti tahunan kami sepanjang tahun kita beroperasi lah. Untuk makluman juga, MBOT ni sebenarnya kita start beroperasi 2017. Fully operated lah, maksudnya berpindah ke pejabat secara fizikal di MBOT I8 ni pada April 2017, and then kita start ambil application pun pada akhir tahun 2017. Okay, ni adalah siri webinar yang kami actively start since last year lah, bermula daripada sesi MCO tu kita buat bersama kita punya teknologi expert panel. So setiap TEP tu dia akan mewakili bidang teknologi berkaitan untuk buat sharing session lah secara maya. Okay, and then selepas berjayanya yang first stage tu, kita come dengan kita punya webinar 2.0, yang ni kita betul-betul appoint teknologi expert panel tu sendiri. Maksudnya TEP tu sendiri yang handle, cuma kami assist dari segi promotion sahaja. Okay, so ni ketiga adalah proses pendaftaran keahlian lah. Alright. Okay, kat sini adalah carta alih teknologis dan juruteknik. Saya mula daripada juruteknik lah. Juruteknik dia akan bermula dengan entry level dia. Peringkat kemasukan adalah juruteknik berkelayakan. Minimum kelayakan memiliki kelayakan akademik minimum SKM tahap 3 sehingga diploma lanjutan, ataupun dia setara dengan MQF tahap 3. Kita boleh terima masuk sebagai QT lah singkatan dia. Okay. Selepas dia mohon dan lulus sebagai QT dan mempunyai 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang teknikal berkaitan, dia boleh memohon untuk penilaian profesional bagi melayakkan dia menjadi juruteknik profesional yang kita panggil juruteknik bertauliah. So once dia dah lulus penilaian profesional, dia dapat guna title TC lah. Maksudnya macam dekat MBOT ni yang uniknya kita ada 2 title profesional, satu TC, satu TS. TS untuk teknologis, TC di peringkat juruteknik. So juruteknik ni dah dikira level profesional lah. Okay. Bagi peringkat teknologis pula, dia akan bermula daripada teknologis berijazah. Ada ijazah sarjana muda dalam bidang yang diiktiraf oleh MBOT. And then sama juga 3 tahun pengalaman bekerja at least dalam bidang teknologi dan teknikal berkaitan. Dia layak memohon penilaian profesional untuk mendapat iktirafan sebagai teknologis profesional. So akan ada yang bertanya macam, kalau dah jadi TC tak boleh jadi TS ke? Boleh, tapi dia akan start balik daripada teknologis berijazah. Sebab kelayakan paling tinggi untuk TC ni adalah diploma level. Jadi mungkin dah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun bekerja, seorang individu tu mungkin dia dah pursue lah, mungkin dia peringkat master lah selalunya bila dah ada pengalaman kerja kan. So dia boleh mohon sebagai teknologis berijazah untuk entry level, and then selepas tu dia akan masuk balik penilaian profesional lah. Kenapa perlu ada penilaian profesional lagi? Sebab untuk TC kita test 3 area sahaja, tapi bila TS kita kena test 5 area. Jadi dia kena lalu lagi sekali lah. Bila dah lulus, dia akan boleh menggunakan title profesional TS. Tapi bila ada setengah individu ditanya juga, kenapa saya tak boleh guna dua-dua, TC atau TS? Kata macam kami galakkan guna yang the highest lah, maksudnya TS. Sebab bila TS ni dah cover 5 scope, maksudnya dia cover juga scope yang juruteknik punya area, scope tugas dalam bidang teknikal. Okay. Sebab satu lagi in term of renewal, untuk maintain dua-dua tu agak menyusahkan lah bagi seorang individu. So kita advise untuk maintain satu title professional sahajalah setakat ini, bagi satu bidang teknologi sahaja. Okay. Ini adalah carta alih permohonan bermula daripada teknologis berijazah sehingga ke professional teknologis. So fees permulaan adalah RM50. Okay, RM50 ni untuk GT, and then kelulusannya akan ambil masa lebih kurang 1 ke 2 bulan.
sebabnya kita punya sitting memang every month, cuma kita takut bila submit tu mungkin terlepas cut off untuk kita bawa ke board meeting that month kan. So dibawa ke bulan depan lah. Tapi prosesnya agak cepat lah. Okay, bila dah lulus graduate technologist tadi, boleh mohon untuk professional assessment sekiranya pengalaman kerja tu dah 3 tahun atau lebih lah, dengan bayaran RM600 dan masuk Q. Q ni dia akan berdasarkan bidang teknologi berkaitan. Macam tadi macam kalau agrobase sebab dia sikit mungkin cepat sikit lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang bila sikit ni pun agak susah bagi kami untuk mendapatkan panel macam tu. So kadang-kadang mungkin panel tu belum dilantik lagi, tapi bila macam sekarang ni bila saya buat sharing macam ni, saya galakkan secara berkumpulan lah, secara pukal. Maksudnya pendaftaran tetap secara individual, hantar dulu sebab dia punya rules of thumb memang entry level. Hantar dulu untuk graduate technologist. And then kena ada seorang lah, maksudnya person in charge dekat Jabatan Pertanian untuk kumpulkan nama-nama ni, mungkin ada 200 orang lah katakan. 200 ni submit pada Sekretariat Pendaftaran, dia akan cross check. So mana yang dah ready untuk assessment, kita akan panggil dulu dalam secara berkumpulan yang kita fokus pada Jabatan Pertanian sajalah, instead of dia bercampur dengan queue sedia ada kan. So kita tarik lah maksudnya. So bila dah lulus professional assessment tadi, dia akan bawa masuk kepada board decision. And then dah lulus dekat board sebagai dan boleh bayar 350 lah untuk melayakkan dia menggunakan title TS tadi. Okay, dan renewal untuk penggunaan title professional adalah sebanyak RM200 setahun dengan CPD 30 jam. Okay, so all in kalau start daripada graduate technologist sehingga professional technologist, berjaya lah, maksudnya sekali harunya semua RM1,000. Ni adalah untuk certified technician punya route, iaitu untuk juruteknik. Prosesnya sama juga, cuma bayaran dia agak kurang lah, iaitu RM30 untuk qualified technician. Assessment dia RM300. Lepas tu kalau dah lulus di peringkat assessment, and then RM200 untuk penggunaan title professional dan melayakkan diguna sebagai certified technician dah. Renewal adalah RM100. Okay. Renewal tadi menggunakan jam CPD sebanyak 20 jam. Okay. So bagaimana nak mendaftar? Boleh rujuk kepada website kami, iaitu www.mbot.org.my. And then boleh tengok dekat tengah tu dia ada ni, dia punya yang butang merah register now tu, boleh pilih. Kalau peringkat pengajian adalah degree level dan boleh pilih sebagai graduate technologist lah. Kalau peringkat pengajian adalah diploma, sebagai technician. So kita memang letak dua je sebab dia rules of thumb dia kena entry level terlebih dahulu. Okay, then masukkan maklumat pendaftaran kat sini semua. And then akan ada email pengesahan dihantar kepada email yang daftarkan lah. Okay, so bila dah buat pengesahan tadi, log masuk kepada akaun profile tuan-puan. Okay, untuk isi semua maklumat diperlukan, teknologi technical competencies ni working experience lah. Okay, and then masukkan juga academic qualification berkaitan dan attachkan CV dan submit. Dan statusnya akan berubah kepada pending, di mana sekretariat bahagian pendaftaran dia akan screening dulu, tengok whether bidang yang dimohon tu bersesuaian dengan CV ke. Dia akan cross check lah whether takut tersalah ke apa kan, and then baru dia akan luluskan untuk pembayaran RM50. Once dah buat pembayaran, nama akan kita filter masuk ke kelulusan board lah. Okay. Ini adalah skop-skop bidang penilaian yang kita buat setakat ni lah. Assessment, professional assessment dia merangkumi 5 area. Itu knowledge and understanding, application to practice, leadership, interpersonal skills dengan professional conduct. Tapi since kita punya penilaian profesional setakat ni hanya online sahaja, and then dalam tempoh 30 minit, so dia akan lebih ke arah professionalism lah, tapi merangkumi 5 kategori yang tertera ni lah. Right. So ini adalah dia punya framework. So maksudnya kalau tadi bahagian A, knowledge and understanding tu, dia akan mungkin akan narrow down kepada basic fundamental, current technological knowledge. Sometimes dia akan minta sharing sebab experience, current experience macam mana, advance of technological knowledge semua. And then selalunya panel akan bertanya juga Technology and Technician Act, and then plan untuk CPD. Mungkin TS Dr. Bernard dengan TS Muhammad Nazrul boleh share lah proses kan macam mana selalunya, sebab dia tak ada soalan yang macam kita boleh share. Tak ada soalan bocor semua, tak ada, sebab dia depending kepada panel yang terlibat pada hari tu. Cuma
panel tu akan rujuk balik kepada framework ni lah, dalam skop mana dia akan tanya. Okay, ni adalah sijil yang diberikan kepada ahli berdaftar MBOT lah untuk teknologi profesional, teknik bertauliah. Di peringkat graduate technologist dengan qualified technician pun sama. Okay, dia akan dapat sijil, cuma sekarang ni since kita dengan pandemik ni, dia punya penghantaran secara fizikal tu dikurangkan, and then banyak boleh download online lah. Dan kalau nak secara fizikal boleh mohon, baru kami akan hantar. Sebab kita nak void, sometimes kita hantar benda tu jadi return kan. So jadi kita pun tak nak lah macam banyak sangat contact keluar masuk. So maksudnya senang, semua boleh download online, tapi bila nak kita akan hantar lah. Okay, itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Saya rasa saya dah menyentuh semua kot. Dah selesai ke Tia Asma? Ya, boleh kembali kepada Tia Suatu Bernard. Okey. Ada soalan ke? Ya, terima kasih Tia Asma atas pembincangan yang sangat informatif. Dan sekarang saya akan buka sesi Q&A. Since kita punya Datuk Zahibi telah left, mungkin dia ada urusan di peringkat pejabat dia. So, saya akan buka lah soalan kepada Tia Asma. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menanya di type di ruangan Q&A ya. Sebab ini kita webinar, dia one way communication. So memang dia akan, soalan tu akan ditanya dekat Q&A chat box. Okey, mungkin saya juga boleh kongsikan sikit lah. Selalunya macam berkenaan CPD. So tadi saya rasa kurang sikit yang terang. Okay, CPD ni bila untuk pembaharuan lah. Jadi selalunya orang akan tanya macam, sebab since current situation pun kita tengah dalam sedang dalam keadaan kita nak masih belum baik sepenuhnya lah kita cakap kan. So mungkin untuk kumpulkan CPD tu tak banyak lah maksudnya. Okay, sebenarnya selepas katalah seorang TS ataupun TC tu dia expired, dia sebenarnya ada tempoh dia punya grace period tu lebih kurang setahun sehingga dia betul-betul lapse. Tapi kita tak galakkan lah bila dah tarik expired tu, maksudnya actively juga bagi advice secara professionally kan, sebab kita takut bila ada something goes wrong kan dia akan balik lah maksudnya dengan penggunaan title professional ni. So cuma dia akan jadi rugi lah, maksudnya kalau hari ni expired tapi masih belum cukup untuk macam this year 15 jam and then renew katalah April. So daripada sampai April tu 15 jam yang dikumpulkan tu hanya untuk renew last year. So start daripada bila dah renew and then untuk seterusnya akan start pengiraannya daripada Mei lah. Dia punya tarikh tu rugi kat situ lah pengumpulan dia. Tapi saya tak pasti kalau sekarang ni sebab kita pun tengah tambah baik proses. So mungkin dia punya tu akan ikut yearly ke dia tak tengok tempoh apa yang panggil ikut bulan tu, dia akan tengok kira secara setahun macam tu lah. Itu saya akan advise kemudian lah kalau ada sebarang update terkini daripada bahagian operasi. TEP MBOT belum lagi ada. Kita ada soalan daripada Cik Wan Rashdan ya. Okey. Okay, soalan dia boleh jawab terus ya. Okey, macam ni. Kami memang bercadang untuk sign MOU dengan DOA. Sebelum ni kalau ikut mesyuarat kita pun saya pernah raiskan masa dekat peta kan mesyuarat kita. Cuma kita nak pastikan adakah kami akan menandatangani di peringkat DOA ke dengan pepeta. Sebab kalau kami lagi berbesar hatilah kalau kita boleh di peringkat DOA. So daripada situ, sebab bila dengan jabatan sendiri dia boleh start regulate lah penggunaan ni. Kita tak enforce tapi dah boleh start, maksudnya macam practice kan. Maksudnya mungkin untuk skim G untuk meluluhkan certain projek ke paper yang berkaitan teknologi dan teknikal boleh start dah guna STEM sebagai TS ataupun TC. Jadi kalau untuk diiktiraf tu selalunya kami akan start dengan MOU terlebih dahulu. Cuma kami nak tahu pada siapa yang kami boleh maksudnya hantarlah, sebab draft tu secara general sahaja dan dia bukannya legally binding. Cuma kita nak ada satu mutual understanding je lah untuk kita ni bekerjasama. Terima kasih Tia Asma. Lepas tu kalau tak ada saya ada soalan lah.
apa future plan Lembaga Teknologi Malaysia untuk sub bidang agrobase teknologi ni? Dia punya Okey. future plan. Macam saya share tadi kan, yang sub bidang tu setakat ni yang kita ada sub bidang tadi lah saya tunjuk tu, and then dia sub bidang tu secara general sahaja sebab dia kalau saya boleh recall balik, ia adalah berdasarkan input yang kami dapat pada tahun 2018. Okay. That's why this year memang sekarang ni pun saya tengah draft dia punya soalan untuk kita buat survey terlebih dahulu dengan semua members, maksudnya untuk dapatkan input lah macam mana kita nak buat future plan dan bidang-bidang teknologi berkaitan sub bidang ni kami akan rujuk balik dengan TEP sebab kami boleh suggest tapi mungkin benda tu tak relevan. That's why bila kami first draft yang kita collect nanti kita akan share juga dengan DOA lah, dengan Jabatan Pertanian untuk bagi maklum balas. Jadi memang kita ada planning lah untuk this year. Mungkin saya rasa dia punya dokumen tu come to effective pun mungkin dalam April atau Mei lah sebab kita bila 23 bidang teknologi saya tak pasti mungkin dia akan dipecahkan, mungkin akan digabungkan, mungkin akan wujud lagi banyak bidang-bidang teknologi lain ke ataupun mungkin dia akan jadi satu payung and then bidang sedia ada jadi sub-bidang and then dia ada lagi sub-sub dia lah untuk kita tengok kan. So saya tak boleh nak advise benda tapi memang kita planning untuk kita detailkan sebab kami pun dah 5 tahun dah kalau kita kira kan. So kita nak lebih sentiasa kekal relevan lah. Saya ada satu soalan, bukan saya lah, daripada audience. Dia nak tanya, dia dekat chatbox ya, TS Asma? Okey. Dia dekat chatbox. Chatbox, okey. Sekiranya saya dah dapat perakuan. Dulu so nak set sekenanya 600 assessment. Ya betul. Dia tak ada due date, cuma once tuan puan dah ready untuk seek for assessment boleh buat bayaran lah. Cuma macam sekarang ni sebab dia akan queue tu yang panjang walaupun kami buat sebenarnya weekly basis. Tapi bila 23 bidang dia punya rotation tu lama lah. And then permohonan untuk penilaian profesional ni banyak. That's why bila macam kita buat sharing macam ni kami galakkan secara berkumpulan. Maksudnya kalau pihak jabatan dah ada mungkin 100 nama, kami boleh minta bahagian operasi untuk percepatkan proses lah. Instead tunggu lama kan. Sebab kalau bot pun dia memang lebih galakkan macam tu sebab dia cepat sikit proses dia. So maksudnya Cik Adli tu dia kita kan dapat email kan daripada MBOT tu, dia suruh kita ready for assessment dan kita klik dia link tu dia tak ada validity lah, dia masih boleh klik. Dia tak ada. Cuma kalau tiba sebab kita nak macam prevent jadi apa dipanggil kadang-kadang dia expired link tu. Tapi boleh write to MBOT lah, nanti kita akan reactivate balik link tu. Sebenarnya tak ada isu lah, cuma once dah ready, kalau link tu tiba-tiba expired boleh reactivate balik. Sekretari akan hantar ni lah untuk link baru untuk tuan klik nanti. Okay, kita ada satu lagi soalan rasanya di Q&A. Daripada Cik Muhammad Rashdan juga. Cik Muhammad Rashdan, khusus teknikal pertanian. Boleh tuan. Maksudnya kalau ada lagi senang kalau ada khusus teknikal pertanian ni, maksudnya teknikal tu adalah related dengan bidang teknologi MBOT. Dia boleh diguna pakai lah, maksudnya di-consider, dipertimbangkan oleh lembaga. Cuma kami nak senarai khusus tu. Maksudnya kalau kata this year lah 2021 dah adalah kata lebih kurang 100 ke khusus di peringkat Jabatan Pertanian kan, di peringkat DOA. And then yang kursus-kursus ni berkaitan teknikal dan teknologi. Boleh submit tapi kita nak ada details lah, maksudnya bila, dalam skop yang macam mana, nanti dia akan bagi blanket approval. So kalau date tu berubah tapi selagi dalam tahun yang sama boleh digunalah. And then boleh guna logo sekali untuk promotion. Itu yang ada logo approved by MBOT tu. Kat situ terus akan dapatlah berapa CPD untuk setiap maksudnya yang bila kita blanket tu dia akan go line by line lah. Maksudnya seminar berapa, webinar berapa. Macam webinar hari ni pun kalau nak mohon boleh dapat, tapi selalunya di peringkat MBOT sendiri pun kami akan hantar secara monthly basis. Maksudnya mana sharing yang kami buat untuk dapatkan CPD hours lah. Maksudnya members yang terlibat dalam tu kalau TS atau petisi boleh guna jam CPD tu. Okay, ni ada soalan daripada dekat chatbox ya, TS Mak, daripada Encik Ahmad Fikri.
Apakah protokol penggunaan TS dalam urusan rasmi? Protokol maksudnya kedudukan dia ke macam mana tu Tuan? Mungkin tak jelas lah. Ha, Apakah mungkin dia cakap mungkin dalam urusan surat menyurat ke ataupun selalunya pilihan ke dekat majlis dia, macam majlis rasmi. selalunya macam kita address sebagai yang berusaha TS lah ataupun yang berusaha teknologis bla bla, maksudnya yang berusaha teknologis Dr. Bernard. Tapi dia punya macam TS Dr. Bernard, TS doktor kan. Ada setengah orang mungkin dia letak doktor dulu baru TS. So dia punya tu cuma dia level dia bawah sikit lah kalau daripada yang apa yang maksudnya yang atas-atas selalunya kan. So dia setara dengan penggunaan yang lain lah, title profesional yang lain macam IR, AR, SR semua. Tapi dari segi surat menyurat boleh lah kan? Boleh TS. boleh. Boleh. Okay. Saya harap tu menjawab soalan ya Encik Ahmad Fikri. Saya sebab macam ni. Okey. Ada soalan daripada Boleh ke soalan dalam boleh terus. Okey, yang kejap saya okay. Untuk directly approval tu kita akan tengok balik sebab yang ni adalah di bawah bidang kuasa board. Tapi memang macam dia ada certain kriteria yang melayakkan dia dapat direct approval daripada board lah. Tapi dia ada yang special approval ni selalunya daripada top level macam itulah. Kalau yang diiktiraf oleh pakar industri negara ni dia akan tengok balik. Kalau belum sampai kriteria dimasukkan, dia kena mohon macam biasalah daripada graduate technologist, lalu assessment and then dapat TS. Macam tu. Okay, saya ada satu soalan ya untuk TS Asma. Sekiranya kita gagal membayar yuran RM200 yang annual fee tu dan CPD kita pun tak cukup, apa yang akan berlaku ya? Adakah digugurkan ke ataupun dia tertib ke apa ke sana? Berdasarkan akta tu lah. Kalau ikut akta kami, cuma kita tak galakkan lah, tapi kita dah termata dalam akta sebenarnya selepas daripada tarikh tamat tu, tarikh tamat tempoh dia, katalah hari ni kan, hari ni 4 Mac. So daripada tarikh hari ni ada setahun lagi sebenarnya untuk dia lapse. So 3 Mac next year kalau still tak buat apa-apa payment, maksudnya dia punya TS tu dah lapse, dia kena mohon reinstatement. Maksudnya yang ni kemasukan semula dan dia dikenakan denda lah. So kalau macam untuk TS di bawah umur 60 tahun ke bawah, bayaran dia termasuk denda dia 1,250 lah. Kalau sebelum ni 1,000 kan all in, so dia kena start balik daripada bawah. So cuma dia ada additional 250, jadi 1,250. Tapi setakat ni belum pernah ada lagi lah. Sebabnya bila setahun tu sebenarnya masih sempat lagi sebenarnya untuk submission CPD. Macam this year pun hanya 15 jam sahaja. So kalau kumpul-kumpul yang webinar sempat lagi. Okey, ada satu soalan daripada Dr. Muhammad Hazwan Hamzah. Saya rasa dia daripada UPM ni. Apakah kaedah untuk menjadi panel program akreditasi MBOT dan syarat-syarat khusus? Okey, yang akreditasi selalunya members and board sebab akreditasi ni dia tak terhad kepada TSTC sahaja. Nanti daripada Sekretariat Akreditasi daripada TITAS lah, TITAS iaitu Technology and Technical Accreditation Secretariat, dia akan hantar email. Tapi macam this year kami belum mula lagi sebarang bengkel. Selalunya dia akan blast email untuk bengkel by zone. So setiap yang berminat tu, individu yang berminat, tuan-puan berminat nak jadi panel penilai akreditasi kena masuk bengkel tu dulu. Masuk, saya tak pas bayaran dia lebih kurang 1,000 kot bengkel tu. So yang macam komprehensif lah, belajar semua, nak buat report semua berkenaan semua visit semua. Selalunya bengkel ni akan buat dekat area yang dia boleh visit lab semua. Dia akan tengok semua, yang merangkumi semua sebab dia sangat komprehensif. And then di akhir bengkel tu setiap tuan-puan tu kena submit dia punya report. Daripada report tu dia akan nilai. And then kalau ada permohonan daripada institusi pengajian tinggi yang relate dengan bidang teknologi berkaitan, macam kata agrobase, adalah universiti buat keluar macam bachelor teknologi dalam agrobase punya ni. So dia akan lantiklah panel. Selalunya dia akan tengok macam tu. Dia bukan terus lantik sebab bengkel, dia akan tengok bila ada keperluan dan bila report tu menepati syarat. Seterusnya, bagaimanakah panel penemuka dipilih dan adakah bidang mereka berkaitan dengan bidang AF? Okey.
Untuk panel penemuduga, kita akan ambil daripada TS dan TC sahaja. TS boleh interview dua-dua lah, TS dan TC, tapi TC boleh interview di peringkat TC sahajalah. Okey, untuk bidang teknologi, kita tak limit kepada bidang yang dia mohon saja. Katalah Tuan Ahmad Fikri mohon TS sebagai teknologis, profesional teknologis dalam bidang AF sahaja, tapi pada yang masa yang sama Tuan Ahmad Fikri ada juga kepakaran dalam bidang green tech, dalam bidang atmospheric. Kita open. Maksudnya kalau ada session assessment untuk bidang tu, kita akan jemput jugalah kalau tak ada panel yang diperlukan kan. Maksudnya kita ambil panel yang ada lebih daripada satu bidang kepakaran. Sebab panel kita tak limitkan dia punya bidang kepakaran. Cuma dekat sijil profesional tu dia akan ada satu je bidang teknologi. Okey, saya rasa saya akan tutup untuk Q&A untuk TS Asma. Dan terima kasihlah kepada TS Asma sebab kita ada lagi satu lagi pembentang so sekiranya sama TS Nazrul tunggu ni. So sekiranya ada soalan lain ataupun ingin mengutarakan soalan ke TS Asma, nanti TS Asma boleh drop email MBOT ataupun email TS Asma ke ruangan chat. Boleh. Okay, mungkin dia orang boleh direct email ke TS Asma lah berkenaan dengan apa-apa yang dia rasa nak tanya ke apa ke. Okay? Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua iaitu TS Muhammad Nazrul Fahmi. TS Muhammad Nazrul Fahmi ni kalau tak silap saya dia baru 2 minggu ya dapat TS ya TS Nazrul? Ya betul, lebih kurang. Tahniah ya TS Nazrul kerana telah berjaya melalui assessment. Okey, beliau saya akan baca sedikit latar belakang beliau. Beliau menamatkan pengajian peringkat ijazah sejarah muda dalam bidang biokimia di Universiti Kebangsaan Malaysia dan di peringkat master dalam bidang biotek ya dan bisnes di Royal Melbourne Institute of Technology University di Australia. Dan sekarang beliau merupakan timbalan pengarah di bahagian kawalan racun rosak dan baja Jabatan Pertanian Malaysia dan telah berkhidmat 17 tahun. Beliau juga merupakan setiausaha Lembaga Racun Rosak Malaysia di mana lembaga ini empower to regulate and perform supervisory function of all pesticide that are manufactured, sold and used in Malaysia. Okey, untuk makluman pihak MBOT, untuk makluman kami di Jabatan Pertanian juga ada akta iaitu Akta Racun Makhluk Rosak 1974 dan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004. Dan okey, dengan itu saya menjemput TS Nazrul dengan perkongsian beliau dan di akhir pembentangan kita akan adakan Q&A lah. Segala soalan boleh diletakkan di ruangan Q&A. Okey, mungkin TS Nazrul boleh menceritakan sedikit perkongsian di lembaga racun rosak dan mungkin di Q&A kita boleh relatekan dengan peranan TS sebagai pegawai pertanian ya. Boleh TS Nazrul? Boleh. Terima kasih. Silakan TS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang dihormati TS Asma Hanim, Datuk Zaimi Dalef, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian, Pengurusan Regulatory, seterusnya rakan-rakan webinar sekalian lah. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih di atas kesudian Papeta menjemput saya untuk menjadi panel pada hari inilah. Walaupun tajuk dia sebenarnya ke arah teknologi profesional, tapi sebabkan saya baru je, alhamdulillah, baru sahaja diperakukanlah saya punya TS pada 22 Februari yang lepas. Setelah hampir 3 bulan saya berdaftar dengan teknologi teknologi graduan lah. Okay, so hari ini saya just nak berceritakan sedikit saja pasal fungsi lembaga ni lah sebab just now we have listened from TS Asma regarding about technologies MBOT itself. So because saya punya kepakaran ni dalam bidang pesticide residue dan dia juga adalah satu teknologi yang dilaksanakanlah dalam proses-proses pendaftaran racun makhluk rosak. So sedikit pengenalan berkaitan dengan Akta Racun Makhluk Rosak. Next. Okay, so akta ini telah diluluskan di Parlimen pada 30 Julai 1974 dan telah dikuatkuasakan pada 15 April 1975 lah. Dan kali pertama Akta Racun Makhluk Rosak ini adalah pada pindaannya pada tahun 2004 dan mula dikuatkuasakan pada 3 Mac 2005. Next. Okay, so apakah akta ni sebenarnya? So akta ni sebenarnya mengawal berkaitan dengan apa sahaja
kegiatan racun merosak di dalam Malaysia. Dia terlibat daripada segi kita nak mendaftar, kita nak mengimport, kita nak mengeksport, kita nak menjual dan kita nak menggunakan. Everything will list out under the act and will spell out under the kaedah dan juga peraturan. Next. Okey, so matlamat utamanya kenapa akta ni perlu diwujudkan? Okey, akta ni diwujudkan bagi mengawal keselamatan pengguna ourselves dan memastikan bahawa produk-produk racun perosak yang didaftarkan di Malaysia ini adalah berkualiti, selamat dan berkesan. Apa guna ada racun perosak tapi racun tersebut boleh memusnahkan alam sekitar dan juga boleh merosakkan keselamatan penduduk ataupun orang awam. So dengan adanya akta inilah yang kita mengawal everything. We have to regulate starting from how they manufacture, how they want to selling and how the user to use that particular pesticide lah. And on the day apa yang kita akan lihat adalah bagaimana racun-racun tersebut boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Okay, next. So penarahan lembaga ni adalah setelah dia ditubuhkan, dia adalah termaktub dalam peruntukan Seksyen 3 di dalam Akta Racun Merosak 1974. So di mana kita menguatkuasakan akta tersebut berdasarkan pada skop-skop peruntukan akta tersebutlah. So akta ni 1974 dan skim pendaftaran dimulakan pada 1976. So it takes about 2 years after the act have been gazetted dan only we start with the pendaftaran. Next. So terma-terma rujukan sedikit untuk pengetahuan semua adalah dia melibatkan keurusetiaan lah. Keurusetiaan di mana kita mengurusetiakan jawatan kuasa yang difikirkan bersesuaian. So di bawah lembaga ni ada dua urustia utama iaitu teknikal yang akan meluluskan semua racun-racun perosak yang ingin didaftarkan di Malaysia. Yang keduanya jawatan kuasa yang melibatkan iklan. So apa saja iklan yang tuan-tuan lihat di dalam radio, di dalam majalah, makalah, even billboard juga perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak lembaga. Dan juga kita akan memperhalusi polisi memastikan bahawa kita dapat menjalankan akta ini dan menguatkuasai akta berdasarkan pada kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan di bawahnya. Next. So kita juga akan mempertimbangkan atau memberi cadangan sekiranya kita akan meminda akta tersebut. Okey, kita tahu akta ini 1974, ada sedikit pindaan pada 2004 berkaitan dengan pendaftaran dan semasa kini kita juga telah meminda buat kali keduanya, masih lagi dalam peringkat perbincangan bersama penasihat undang-undang dan juga AG Chambers sebelum kita dapat memutamatkannya, dan juga kita akan juga memperhalusi beberapa peraturan garis panduan seiring dengan keadaan semasa. Dan juga kita nak memastikan bahawa pematuhan terhadap peraturan-peraturan ini dirangkumkan di dalam akta. Okay, next. Kita juga akan memantau secara keseluruhan situasi apa yang berlaku di Malaysia dan juga apa yang berlaku di luar negara. Contohnya dalam luar negara ada beberapa racun perosak yang tidak bersesuaian lagi, maka racun-racun tersebut perlu diharamkan atau dibatalkan pendaftarannya, dan inilah fungsi lembaga dalam kita nak memastikan bahawa racun-racun tersebut dapat dikawal dan dihapuskan daripada di manufacture atau dikilangkan di Malaysia. Okay. Seterusnya. So bagi keurusetiaan, so kenapa ada lembaga racun merosak tapi saya bekerja di bahagian kawalan racun merosak dan baja? Sebenarnya lembaga adalah elemen yang terdapat dalam seksyen ketiga akta. Okey, lembaga itu perlu diwujudkan. Tetapi siapakah yang menjalankan fungsi lembaga ni? Sebagai urusetianya adalah di bahagian kawalan racun merosak dan baja. Okey, kita bertanggungjawab dalam menguruskan segala berkaitan dengan hal ehwal pendaftaran, pelesenan dan juga penguasaan. Okay. So ahli lembaga ada seramai 14 orang dan pengurusinya adalah Ketua Pengarah Pertanian dan seterusnya perlu dilantik salah seorang daripada pegawai kanan di Jabatan Pertanian, dan yang lain yang terlibat daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kimia, Mardi, Lembaga Getah, Jabatan Standard, seterusnya. Kita ada daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina, Farmasi, Jabatan Hutan, okay, Jabatan Pertanian Sabah Sarawak, Ketua Pengarah daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Ketua Pengarah daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia. So all these 14 members have to be, kita akan duduk bersama-sama setahun 2 kali dan kita akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan racun merosak di Malaysia. Okey, seterusnya. Next. Okey, so semua caca racun perosak. So apa itu racun perosak? So kalau mengikut tafsiran dalam subsection 2 adalah perawis aktif. Apa-apa sahaja campuran atau benda yang mengandungi mana-mana satu perawis aktif atau juzuknya, itulah dia sebagai racun perosak. Dan apa yang diklasifikasikan sebagai perawis aktif?
Perawis aktif ni apa sahaja yang disenaraikan dalam jadual pertama Akta Racun Melalui Perosak 1974 dan mempunyai sifat-sifat yang berfungsi untuk mengawal makhluk perosak. Okay, next. Okay, so Akta Racun Perosak ini juga terlibat ada berkaitan dengan akta-akta lain iaitu seperti Akta Hidrosainat, Akta Makanan, Akta Kualiti Alam Sekeliling, Akta Keselamatan serta Pekerjaan. Next. Okay, so this is few akta-akta yang berkaitan dengan racun lah. Maksudnya kita ada cross refer bersama dengan akta-akta yang lain. So di bawah akta tersebut kita akan ada subsidiary lah. So subsidiary akta ni adalah kaedah ataupun peraturan-peraturan. So kalau dalam bahasa mudahnya kita ada Al-Quran. Al-Quran mengatakan solatlah 5 waktu. Tapi bagaimana nak mengerjakan solat? Itulah hadis. So jadi dalam akta, begitu akta ibu adalah Akta Racun Melalui Perosak dan perundangan subsidiary ini adalah kaedah dan peraturan bagaimana kita nak melaksanakan akta tersebut. Okay, next. So kita ada kaedah pendaftaran, kita ada kaedah pelesenan, kita ada iklan, pelabelan, kita nak import bagi tujuan pembelajaran juga pendidikan. Next, kita ada peraturan berkaitan dengan racun perosak amat berbisa, pengendalian kawalan perosak dan juga pelesenan bagi tujuan penghilangan. So ada 8 kaedah ataupun peraturan-peraturan yang kita akan regulate benda ini di Malaysia bagi mengawal selia pengurusan racun melalui perosak di negara kita lah. Seterusnya. So saya tak akan pergi into detail, just a little bit saja. I'll just plug in a little bit. So pasal pendaftaran ni, so pendaftaran racun tu kita sebenarnya nak memastikan bahawa macam saya maklumkan pada awal tadi, dia sebenarnya untuk memastikan bahawa racun-racun yang didaftarkan tu adalah berkualiti, berkesan, itu dapat membunuh atau mengawal perosak yang kita nak kawal. Seterusnya dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan juga alam sekitar. So dalam proses pertimbang antara ini, walaupun racun itu bersesuaian untuk mengawal perosak, tetapi sekiranya racun tersebut very toxic dan very hazardous kepada human as well as to alam sekitar, maka memang kita tidak akan membenarkan pendaftaran racun tersebut. Dan kita memang mengikut standard antarabangsa iaitu FAO dan juga WHO, dan setiap satu pendaftaran dia akan mengambil tempoh masa dalam 5 tahun sebelum dia boleh diregisterkan semula lah. Seperti macam TS tadi dia setiap tahun, tapi untuk racun perosak ni setiap 5 tahun sekali. Okey. Seterusnya. So inilah proses pendaftaran. Dia perlukan input-input daripada pihak industri, mengemukakan data-data teknikal untuk kita evaluate, kita nilai sebelum boleh didaftarkan dan diperbarui setiap 5 tahun, dan kita akan juga buat post registration sampling lah untuk memastikan sebenarnya racun-racun yang ada di pasaran itu mengikuti atau mematuhi spek yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya. So ini data-data, is very very technical, dan dekat sinilah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan teknologi tadi tu. So pihak lembaga sebenarnya memang secara tak langsung memang kita adalah ahli teknologis. So because di bahagian Racun Perosak dan Baja yang menjalankan fungsi lembaga ini, kita terdapat beberapa expert dalam bidang-bidang seperti product chemistry, bioefficacy, toxicology, environmental fit, residue, okay, dan juga beberapa pihak pengurusan seperti untuk mengendalikan dengan selamat dan juga pembungkusan dan pelabelan. So kat inilah yang kita rasakan bahawa beberapa ahli-ahli ataupun staff-staff di BKRPB ni yang bersesuaian untuk kita mencadangkan mereka berdaftar dengan MBOT seperti mana yang saya lakukan kerana mereka juga terlibat dengan teknologi. Okay, seterusnya. Pelesenan perlu ada kerana memastikan bahawa apa saja yang ingin dijual itu adalah tertakluk kepada racun-racun yang telah didaftarkan dan memastikan bahawa pusat jualan tersebut mematuhi garis panduan sama ada pihak PBT ataupun pihak daripada Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya. So untuk lesen ada beberapa kategori, kita ada lesen yang berkaitan dengan simpan jual, jualan dan sebagainya. Okay, next. Okay, untuk iklan, okay, macam saya maklumkan tadi, iklan juga kita kontrol. So kita nak memastikan bahawa supaya iklan-iklan yang dipaparkan atau yang dipamerkan kepada orang awam tidak menghidukan. Kita hari ini kita lihat banyak sangat iklan-iklan yang cuba exaggerate, yang berlebih-lebihan dalam mempromosikan atau mengatakan kelebihan-kelebihan satu produk. Dan yang amat kritikal sekali apabila mengatakan bahawa racun perosak yang berkategori kimia tetapi diklasifikasikan sebagai biologi ataupun biosafety dan sebagainya. Inilah yang memerlukan penguasaan bagi memastikan bahawa segala iklan yang dipamerkan itu memenuhi garis panduan yang kita telah gariskan di bawah peraturan-peraturan iklan ini. Okey, seterusnya.
Bagi label pun sama, bagi label produk-produk racun itu, labelnya perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan ini adalah tertakluk di bawah akta di mana label-label yang dikemukakan tersebut memastikan bahawa maklumat yang disampaikan kepada pengguna adalah tepat, memastikan kadar, dos, tempoh dilarang mengutip hasil, pengendalian kepada bekas-bekas yang telah digunakan itu, bekas kosong itu perlu di-mention atau dimaklumkan dalam label tersebut, dan akhirnya bagaimana sekiranya berlaku kemalangan kepada pengguna, apakah tindakan yang perlu ambil juga kita masukkan di dalam label produk tersebut. Okey, seterusnya. So ini adalah mungkin rakan-rakan di Jabatan Pertanian selah biasa, kelas-kelas kebisaan. Okey, kebisaan ini kepada manusia ya tuan-tuan, bukan kepada perosak. Perosak tu apabila kena racun memang dia akan mati atau dia akan berjauhan dengan racun, tetapi sebenarnya kelas-kelas kebisaan yang kita letak pada label tersebut merujuk kepada ketoksikan kepada human, kepada kita yang mengendalikan perosak tersebut. So kita ada kelas 1A, 1B, kelas kedua, kelas ketiga dan kelas keempat. Seterusnya. So bagi tujuan pembelajaran, kita membenarkan pengimportan racun-racun yang tidak berdaftar tetapi dalam kuantiti yang sedikit bagi tujuan penyelidikan dan juga untuk tujuan pendaftaran standard tersebut. So jadi bagi racun yang baru, kita ada beberapa AI ataupun kita kata parus aktif tadi yang baru diwujudkan dan perlu dibuat pengesahan, bolehlah dibawa masuk ke Malaysia dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan kadar yang minimum yang tidak mendatangkan kesan buruk kepada manusia. Okay, seterusnya. Kawalan amat bisa ini adalah racun-racun yang saya maklumkan tadi, dia sangat-sangat toksik tetapi diperlukan oleh industri. Contohnya untuk industri sawit Malaysia, dia masih memerlukan beberapa perawis aktif atau racun dalam kategori amat berbisa, itu kelas 1A atau 1B. Contohnya acephate, metamedophos, monocrotophos, tetapi cara penggunaannya atau teknologi yang kita perkenalkan di sini adalah terang injection. Kita tak buat secara sprayer ataupun menggunakan teknologi drone. Sebaliknya kita akan menggunakan secara terang injection ataupun suntikan batang dalam memastikan bahawa pekerja-pekerja yang menggunakan atau mengendalikan racun perosak ini adalah dikawal dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya. Untuk PCO, kalau tuan-tuan lihat yang ada pest control operator yang datang ke rumah ataupun yang membuat fogging, mereka ini juga perlu dikawal dan perlu berlesen bagi mereka mengendalikan perniagaan yang berkaitan dengan kawalan PCO ini tadi. So yang ini juga kita kontrol bagi memastikan bahawa mereka yang menjalankan bisnes tersebut, mereka berilmu dan dapat mengendalikan racun perosak ini dengan selamat dan rakyat juga terhindar daripada sebarang kemudaratan akibat daripada semburan racun ini tadi. Okey, seterusnya. Untuk yang ini, kaedah ini telah dimulakan pada tahun 2005 yang saya maklumkan tadi dia ada peperiksaan. Okey, next. Okey, peperiksaan yang berkaitan dengan ini adalah sebelum peperiksaan itu ada lesen yang berkaitan adalah lesen pengendali. Kalau perosak itu PCO, lesen berkaitan dengan pemakai, orang yang ingin mengendalikan tersebut, dan juga pembantu memakai adalah dia punya macam pekerja-pekerja. Okey. Next. Okey, aktiviti pelesenan, ada peperiksaan, ada lesen berkaitan dengan kawalan perosak, apal, PAL, surat kebenaran menggunakan amat bisa yang saya maklumkan tadi dan juga lesen berkaitan untuk jual ataupun simpan jual. Okey, next. Okey, peperiksaan ada dua. Peperiksaan ini adalah bagi memastikan bahawa mereka yang betul-betul kompeten saja yang boleh dianugerahkan lesen tersebut. So untuk memastikan bahawa mereka kompeten, mereka perlu mendatangi exam. So samalah juga dengan TS tadi tu. Bagi nak tahu kita kompeten ke tidak, kita perlu di-assess, kita perlu dinilai. Dan penilaian inilah dibuat oleh panel-panel yang tertentu. Okay, next. Okay, so habis bab berkaitan dengan akta, ini adalah bagaimana kita nak kawal itu macam post ataupun pemantauan. So dalam yang pertamanya kawalan dan pemantauan residu racun perosak dalam hasil tanam pertanian, itu juga fungsi dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak lembaga terutama di unit residu. Okay, next. Okay, ini tanggungjawab. So pihak kami akan menilai dan seterusnya akan menentukan nilai MRL. Nilai MRL ini menentukan maksimum residu limit yang perlu dipatuhi oleh pengguna racun perosak bagi memastikan bahawa rakyat yang makan tanaman ataupun sayuran buah-buahan tersebut tidak akan menghadapi sebarang kemudaratan akibat daripada sayuran buah-buahan yang disembur dengan racun tersebut. Okay, next. Okay, so MRL ni lah yang kita ada, kita bukukan dan MRL ini akan kita serahkan kepada pihak
Kementerian Kesihatan untuk diwartakan dalam jadual ke-16 Akta Makanan dan akan dipatuhi oleh semua pengguna-pengguna racun merosak di Malaysia dan memastikan bahawa apa sahaja barang-barang tanaman makanan dibawa Malaysia ke dalam Malaysia yang diimport masuk perlu dipatuhi. Okay, next. Okay, so yang saya maklumkan tadi untuk yang ini perlu dipatuhi dan ada dalam peraturan 41 Akta Makanan. Okay, tidak boleh melebihi had yang telah dibenarkan dan sekiranya melebihi tersebut tindakan akan diambil ataupun hukuman denda akan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan apabila benda ini dibawa ke dalam mahkamah. Okay, seterusnya. Okey, untuk Jabatan Pertanian, hasil-hasil residu tadi, pemantauan residu, kita ada pelbagai aktiviti melalui pemantauan residu di ladang-ladang MyGap, ladang-ladang bimbingan jabatan dan juga ladang persendirian. Dan kita akan memastikan bahawa APT kita iaitu ejen pengembangan tanaman kita akan memberi khidmat nasihat yang betul dalam penggunaan racun dalam memastikan bahawa tahap maksimum itu dipatuhi. Okey, next. Okey, yang ini just a kronologi lah apa yang kita laksanakan dalam program pemantauan. Seterusnya. Okey, pengawasan Akta Racun Merosak, beberapa gambar lah, okay, saya pernah nak habis dah, sedikit je lagi. Beberapa gambar berkaitan dengan apa aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan lah di bawah lembaga. Seterusnya. Okey, kita akan memastikan bahawa racun-racun yang tidak berdaftar ini dapat dikontrol atau dapat dikawal dan dapat dimusnahkan dan mengambil tindakan sewajarnya kepada mereka ke muka pengadilan lah. So antara racun tidak berdaftar, kategori racun suduk, racun tamak pendaftaran, racun tidak pernah didaftarkan, racun tiruan, racun tanpa label, racun berlainan daripada label, racun guna label bukan racun, dan juga racun-racun haram. Racun-racun haram ni memang maksudnya racun-racun yang memang sangat toksik dan boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Okay, next. Inilah aktiviti penguasaan melibatkan pemeriksaan ladang, serbuan pemeriksaan premis, pemeriksaan sekatan jalan raya. Seterusnya. Okey, serbuan premis, ini apa yang kita buatlah. Jadi sebab kita dapat aduan ataupun kita buat risikan sekiranya berlaku perkara-perkara berkaitan dengan jualan dan kita akan buat serbuan. Seterusnya. Pemeriksaan pasar malam, kita buat so memang pasar malam memang hotspot lah sebab kerana mereka menjual racun-racun yang agak murah, RM2, RM5 yang memang diterbangkan ataupun diseluduk masuk daripada negara jiran dan ini label dia sendiri dah menunjukkan bahawa tiada tahap keselamatan di situ sama ada kelas dia kelas keberapa, apa yang berlaku sekiranya berlaku kemalangan dan sebagainya pun tiada termaktub dalam label dan ini akan menggusarkan atau memberi implikasi yang besar kepada pengguna sekiranya benda ini tidak ditangani dengan betul lah. So dengan ini memang pihak-pihak pengawasan kami akan datang dan merampas benda-benda tersebut. Seterusnya. Kita akan juga membuat serbuan di kilang pemrosesan racun. So kalau tuan-tuan boleh tengok memang sangat banyak dan ini sangat membebankan kepada kami pihak penguasa kerana perlu mengangkat kesemua tong-tong tersebut untuk dipindahkan ke dalam stor sebelum dibicarakan dan akan dilupuskan setelah mendapat setelah pertuduhan dijatuhkan kepada pesalah tersebut. Seterusnya, proses pensimpulan akan diambil daripada serbuan tersebut, proses sampling akan diambil, akan dibawa ke makmal dan seterusnya menjadikan bahan bukti di mahkamah. Seterusnya, kita juga serbuan ke premis. Okey. Next. Inilah contoh-contoh racun-racun tiruan atau racun-racun yang tidak berdaftar yang diseluduk masuk ke Malaysia melalui negara jiran ataupun melalui jalan laut lah. Seterusnya. Kita juga melakukan pemeriksaan di pintu masuk bersama rakan-rakan daripada agensi lain melalui APNM, melalui custom, makis dan sebagainya. Seterusnya. Okey, ini kerjasama kita dengan pihak di port. Okey, next. Pemeriksaan di ladang juga kami laksanakan sekiranya mendapati aduan, sekiranya didapati bahawa sekarang ni yang sangat terkesan adalah penggunaan racun paraquat. Racun paraquat untuk pengetahuan semua telah diharamkan bermula daripada Januari 2020. Tapi proses tersebut proses yang sangat panjang dan proses menyekat bermula pada 2018. Tapi sehingga kini masih ada lagi penjualan racun-racun paraquat secara senyap lah dan ini digunakan di ladang-ladang tanaman sawit lah terutamanya dan kami akan membuat serbuan dan sekiranya terdapat memang terbukti maka kita akan ambil tindakan yang amat tegas. Seterusnya. Okey.
Ini adalah contoh racun-racun perosak yang diharamkan akibat pembatalannya. Sebab kalau kita memastikan kalau pada tahun sebelum-sebelum itu kita benarkan, tetapi ada bukti mengatakan bahawa racun tersebut boleh mendatangkan kemudaratan atau menyebabkan kemusnahan ataupun boleh menyebabkan aggressiveness oleh pihak petani. Maksudnya petani tak nak guna racun lain, dia hanya bergantung pada satu jenis racun sahaja, yang ini akan mengakibatkan tahap maksimum residu limit yang saya maklumkan tadi itu tidak dipatuhi, maka kita juga akan mengambil tindakan dengan membatalkan pendaftaran racun tersebut dalam memastikan bahawa kesinambungan kepada penggunaan racun-racun yang lebih berkesan dan boleh dipatuhi oleh para pengguna. Saya rasanya itu saja TS Dr. Bernard penceritaan saya lah. Di sini saya cuma kaitkan sedikit sebanyak berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga dan juga apakah bidang-bidang teknologis yang berkaitan yang kami laksanakan di bahagian kawalan perosak dan baca. Terima kasih Dr. Bernard. Okay, terima kasih TS Nazrul atas pembentangan sebentar tadi, dan saya rasa macam balik pada musim induksi dulu ya, kita sentuh akta ni. waktu induksi dulu memang ada soalan pasal akta 1974 ni. Okay, dan saya buka soalan kepada peserta webinar sekiranya ada soalan yang berkaitan dengan akta racun makhluk perosak ataupun skala dengan TS beliau pun boleh diutarakan. Dan saya bukalah, boleh di ruangan Q&A, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Cik Nazrul, sementara menunggu soalan daripada Q&A, saya boleh tak ada satu soalan, boleh tak kongsikan pengalaman ketika assessment professional technologist yang 2-3 bulan yang lepas? Okey, boleh. Terima kasih TS Dr. Bernard. Okey. So saya dinilai, di-assess pada 20 Januari 2021 lah. Saya dinilai oleh pakar ataupun TS daripada Universiti Malaysia Perlis dan juga daripada Terengganu. So antara soalan-soalan mereka adalah berkaitan dengan bidang tugas saya semasa lah, berkaitan dengan racun makhluk perosak. Apakah fungsi ataupun apakah sumbangan saya dalam teknologi yang berkaitan dengan racun makhluk perosak, especially dalam kepakaran saya dalam bidang pesticide residu lah, atau residu racun makhluk perosak dalam tanaman makanan. So dan juga apakah implikasinya sekiranya tiada teknologi yang terlibat dalam fungsi tersebut lah. So jadi dia mengambil masa lebih kurang 30 minit. It's like a viva, after a question, but because of they are asking you dalam skop bidang kerja you, so jadi alhamdulillah tak ada halangan untuk saya menjawab lah. Cuma di akhir tu dia akan tanya, so setelah you dapat TS ni nanti apakah kenapa at the beginning tu kenapa dia tanya kenapa you perlu ada TS ni? Seperti yang TS Asmah maklumkan tadi tu, dia sebenarnya iktirafan terhadap penghayatan apa yang kita telah laksanakan dalam aplikasi teknologi itu tadi. Dia sebenarnya bukan kita looking for the title itself sebenarnya. Sebenarnya TS ni lebih kepada untuk orang nak iktiraf dan kita menghayati, kita mengamalkan aplikasi teknologi dalam kita punya pekerjaan setiap hari. Okay. Terima kasih Cik TS Nazrul, dan saya pun kongsikan sikitlah pengalaman saya di assessment ataupun dinilai oleh MBOT. Pada soalan terakhir itu dia ada tanya saya soalan berkenaan dengan IR 4.0. So dia tanya saya macam mana dia tanya saya berkenaan sebab kita dah ke arah 4.0, apa teknologi pertanian yang kita boleh involve untuk IR 4.0 tersebut, dia kata. So kita boleh cakaplah kita terlibat dengan smart farming, dengan penilaian melibatkan teknologi yang melibatkan RGB, yang melibatkan penilaian daripada AI teknologi. So itulah antara yang saya boleh kongsikan lah ketika saya diinterview oleh MBOT. Okey, terima kasih TS Nazrul. Saya rasa soalan Ahmad Fikri Muhammad Samsudin ni pun lebih kurang sama tadi, dia suruh kita kongsikan pengalaman TS Nazrul semasa proses untuk dapatkan pengiktirafan tersebut lah. Okey, ada satu soalan daripada Puan Nur Azwin Zulkifli. Dia nak tanya, bagaimana kita sebagai pegawai pertanian untuk menyiapkan diri atau persediaan kita untuk menjadi seorang teknologis? Kepada saya ya? Ya, betul. Saya moderator. Okey, pada pandangan saya sebab kalau kita memang tugas seharian kita tu memang melibatkan teknologi, so jadi apa yang perlu adalah pembacaan yang berterusan
maksudnya dalam bidang berkaitan, itu satu. Yang keduanya, mungkin dalam penghayatan kita tu mungkin kita boleh membuat penulisan artikel, jurnal, dalam majalah, dalam makalah dan sebagainya. So jadi bagi saya untuk menyiapkan dia itu lebih kepada ilmu yang you ada untuk you sampaikan kepada orang ramai. Sebab kalau ilmu tu kita sendiri yang ada, tapi kita tak sampai kepada orang lain, so dia akan jadi how you want to appreciate the knowledge that you have dan the applications of the knowledge. So jadi lebih kepada knowledge yang ada disampaikan kepada orang lain, dalam masa sama juga perlu ditambah setiap masa. Sebab teknologi ni berkembang dan terus berkembang dengan era baru ni. So kalau saya boleh share sikit je berkaitan dengan racun ni, kalau dahulu drone tu bukan dalam satu bidang yang orang kata satu bidang yang tak pernah terfikir. Bila teknologi tu masuk saja, memang dia boleh membantu dalam memastikan bahawa sebaran racun perosak itu boleh dilangkaui oleh semua peringkat. Kalau dulu kita pasal guna knapsack sprayer, mist blower ataupun jet injection untuk macam pokok durian, bayangkan saya pernah pergi lihat tu, dia terpaksa guna jet sprayer yang akan tembak daripada bawah ke atas, dan yang mana dia boleh sebenarnya mendatangkan kemudaratan kepada mereka yang berada di bawah pokok tersebut kan, kalau pokok durian sangat-sangat tinggi. So jadi dengan adanya aplikasi drone ni tadi sebenarnya memudahkan lagi untuk capaian racun perosak kepada perosak-perosak yang kita nak kawal tadi tu. Terima kasih. Kita ada satu lagi soalan daripada Encik Nur Azim Abdul Malik ya. Atau nasihat TS Nazrul kepada pegawai-pegawai pertanian yang lebih junior berkaitan dengan pengiktirafan teknologis. Seperti yang saya maklumkan tadi, nasihat saya teruskan membaca, mencari ilmu dan aplikasikan ilmu tersebut melalui kalau boleh penulisan. Kalau boleh kita ada sesi-sesi sekarang ni, pandemik ni sebenarnya memberi kelebihan kepada kita untuk mengadakan sesi-sesi webinar. So jadi sebenarnya yang kat sinilah kalau boleh ilmu-ilmu yang ada oleh the youngsters ni tadi, we can share during any platform, sama ada you berwebinar dengan rakan-rakan dalam batch yang sama atau dalam bahagian yang sama, dan you boleh share the information. So jadi ilmu tu akan berkembang. So jadi bila ilmu tu berkembang, you tak akan left behind. Sebab untuk TS ni tadi, you kena ada every year punya assessment. So jadi kalau kita tak buat macam tu, macam TS Asma cakap tadi, kita mungkin akan kena penalty, dan you have to pay quite high amount kan. So, jadi untuk memastikan bahawa you are at the par tu, maksudnya memang kena terus mencari ilmu, share dan juga membuat penulisan. Itu nasihat saya lah untuk diri saya dan juga rakan-rakan yang lain. Ya betul TS Nazrul, sebab teknologi ni dia berubah, dia berkembang mengikut perkembangan semasa. Kalau teknologi yang 5 tahun lepas mungkin kita tak boleh pakai ya. Teknologi dia 10 tahun akan datang. Ya, mungkin betul. Kita dah up to date ya. Okay. Saya ada satu soalan untuk Encik Nazrul, memandangkan pengiktirafan teknologis ni dia masih bersifat voluntary ya, masih bersifat kesukarelawan. Dan bagaimanakah cara untuk kita as persatuan ataupun as jabatan untuk menggalakkan pegawai kita berdaftar dengan seperti MBOT ni? Okay. So antara yang kita buat hari inilah, Papeta is very good. You are kata ahead on that. Di mana kita buat sesi penerangan kepada ahli-ahli Papeta untuk mengetahui apa itu TS ni tadi, apa fungsi MBOT, dan seterusnya mungkin daripada peringkat akan datang Papeta boleh mencadangkan kepada pihak pengurusan dalam meeting MBJ dan sebagainya, bagi mereka-mereka yang ada TS ni tadi diberi pengiktirafan melalui sama ada memberi peningkatan markah dalam penilaian SKT, penilaian tahunan, ataupun juga dalam penilaian menentukan pemberian khidmat cemerlang. So jadi sebenarnya macam yang saya maklumkan tadi tu, bila TS ni you bukan bila dapat tu you just sit down there. You have to gali lagi ilmu teknologi, you kena share benda tu, and then you kena buat penulisan, you buat any join any forum dan sebagainya. So benda-benda macam tu sebenarnya ambil masa dan juga sebenarnya memperhalusi, mempertajamkan lagi fikiran kita. So kalau boleh pihak pengurusan tertinggi melihat benda ini sebagai satu kejayaan seseorang individu itu dan perlu diiktiraf melalui ialah nak bagi duit is not the major concern, tapi lebih kepada pengiktirafan di penghujung setiap tahun tersebut. Itu pada pandangan saya lah, kita bagi galakkan lagi. Okey, memandangkan pasal Encik TS Nazrul cerita pasal markah tu kan, saya nak tanya pendapat Encik Nazrul lah.
apa pendapat TS Nazrul sebagai seorang penilai ya, sebab Cik Nazrul sekarang ada pegawai di bawah selian TS Nazrul, betul? So sekiranya pegawai di bawah selian TS Nazrul mempunyai pengiktirafan TS ataupun pengiktirafan pada badan profesional lain, adakah dia akan memberi extra point kepada penilaian mereka berdasarkan point of view TS Nazrul lah? Pada pandangan saya memang, sebab saya maklumkan tadi, pencarian ilmu itu you akan mencari ilmu tu setiap masa. You take your time. You have to responsibility terhadap ilmu yang you akan dapat tadi. So yang kat situlah bagi saya antara markah yang boleh kita bezakan antara orang A dengan orang B. Nah, tapi mungkin markahnya tidak terlalu tinggi, tapi sekurang-kurangnya perbezaan 1, 1.5 dan 2 itu sudah cukup besar bagi penentuan bahawa seorang individu itu telah melaksanakan, telah mencapai satu tahap peringkat tertinggi dalam pencarian ilmu mereka lah dalam bidang teknologi ini tadi. Okay, terima kasih. Kita ada satu soalan ya, Cik TS Nazrul daripada Encik Muhammad Fikri. Saya rasa TS Asma pun boleh jawab soalan ni. Mungkin TS Asma ada di situ ke? Ada. Okey, ataupun TS Nazrul pun boleh jawab dan TS Asma boleh jawab. Kita tengok dekat ruangan Q&A. Apakah bidang berkaitan dengan agribusiness atau pembuat dasar, policy maker, berkaitan dengan pertanian boleh diterima sebagai salah satu bidang pengiktirafan. Contohnya macam pemasaran pertanian, perancangan dan pengurusan projek dan sebagainya lah. Saya bukalah untuk TS Nazrul dengan TS Asma untuk menjawab. Saya bagi TS Asma juga untuk jawab. Okey. Dia macam ni, kalau macam pada sudut penerimaan MBOT lah, sebab macam apa TS Bernard share tadi, teknologi ni dia sentiasa berubah kan. Dan kita tak limitkan lah, cuma bila bidang-bidang yang tadi tu, yang maksudnya pemasaran pertanian, perancangan dan pengurusan projek ni, dia dikategorikan sebagai non-technical kan. So bila non-technical, dia sekretariat, maksudnya di peringkat kami, di peringkat working level sekretariat ni akan clarify dululah whether bidang tugas tu betul-betul dalam skop bidang teknologi dan juga relate dengan teknologi dan teknikal punya practicing tadilah, yang skop amalan yang 5 saya share tadi, yang manufacturing semua tu kan. So kalau dia boleh jawab, yang dia ada dalam 3 soalan untuk saya, dia panggil self check question. Kalau boleh jawab, maksudnya boleh clarify benda tu, then boleh diterima masuk lah. Macam tu. Contohnya saya setuju dengan saya setuju dengan TS Asma cakap tadi itulah, sebab when you say about teknologi tu, penghayatan aplikasi teknologi tadi. Tapi sekiranya kalau macam agribusiness tu, it just on, dia lebih kepada pengurusan sahaja, dia tak capai lagi penghayatan ataupun aplikasi teknologi. Tapi sekiranya agribusiness tu ada melibatkan contohnya tak pastilah IoT dan sebagainya, mungkin kat situ dia punya effect of teknologi tu masuk. Tapi kalau sekadar je menguruskan agribusiness, mengambil data, collect data, sharing the information saja, saya rasa belum cukup lagi lah untuk dikategorikan sebagai teknologis. Mungkin Asma boleh betulkan saya kalau saya silap. Betul. Sebab dia akan jadi the user of technology. Sebab kalau teknologis ni dia macam teknologi specialist. So dia macam ada dia punya kriteria yang dia boleh maksudnya troubleshoot ke, macam dalam 5 kriteria tadi dia boleh, salah satu dia memang boleh pursue masuk lah. Kalau macam user of teknologi tu, macam kita yang current harian tu pun kita guna teknologi juga. Saya berbalik pada soalan, saya ada satu soalan untuk TS Asma. Contohnya kan, saya ada seorang kawan, dia degree in agribusiness. And then, dan sekarang ni dia bekerja dan tugas harian adalah di soil, contoh di bahagian pengurusan tanah. So, apa pandangan TS Asma mengenai kalau contoh dia nak apply benda untuk TS ni? Dia akan refer kepada degree dia tu ataupun kepada bidang yang dia Okey, buat untuk sekarang? yang graduate level tu, maksudnya entry level, selalunya sekretariat akan tengok pada degree dia. Tapi dia boleh mohon, maksudnya bila katalah dia tadi dia mohon bidang lain lah sebab dia soil kan. So mungkin dia mohon bukan agri ke, dia mohon yang lain. Selalunya kami akan clarify je lah. Maksudnya kami akan cross check whether betul ke tak. Sebab nanti tujuan kami clarify tu adalah bila assessment nantilah untuk kami dapatkan panel yang betul. Okay. Tapi dia tak boleh lah, maksudnya jadi the user of technology saja. Dia memang kena betul-betul specialist dalam teknologi dalam certain area tu lah. Maksudnya kalau soal memang dia betul-betul untuk teknologi dalam bidang tu. Dia maksudnya dia pengamal teknologi urusan tanah tu, kata soil, GIS, apa semua tu lah. Dia pengamal betul. Macam GIS semua tu lah. Okay.
Okey, saya ada soalan lagi untuk TS Nazrul. Since ada soalan tak daripada audience? Kita boleh utarakan sekarang. Kita ada lagi dalam, mungkin kita bagi dalam 5 minutes lagi untuk menerima soalan daripada peserta webinar. Boleh utarakan ke TS Asma ataupun TS Nazrul ya. Saya nak tanya TS Asma sorry, panel ada soalan. Berkaitan dengan bila kita nak apply for graduate technologies tu, contohnya macam isu tadilah, dia bukan dalam bidang teknologis masa graduate tu. Okay, so jadi contohnya dia accountant lah contohnya ataupun something tu, tapi bila dia bekerja tu dia mengamalkan teknologi, dia sebagai, maksudnya dia pursue during dia punya pengalaman tu, dia mengamalkan teknologis dan dia menjadi pakar teknologis tu. So jadi bila dia nak apply tu, bila nak apply yang graduate technologies tu, adakah kat situ dia akan lihat from your certificate or they can cross refer to your punya CV tu nanti? Okay, dia macam ni. Macam saya cakap tadi lah, sebab dia daripada non-technical punya background. So mungkin bila dia mohon tu, kami di peringkat sekretariat kan tengoklah macam Bachelor of Accounting, tapi mohon ICT kan, IT punya technology field. So kat situ nanti bila sebelum diterima, saya tak pasti, saya rasa sebelum diterima untuk tadi macam status pending tu, sebelum diterima untuk pembayaran RM50, sekretariat bahagian pendaftaran dia akan hantar a set of question lah. Maksudnya soalan tu dalam 3 ke 5 soalan yang saya panggil tadi self-check question tu. Kat situ dia kena elaborate in detail yang dia memang praktis dalam bidang teknologi. So boleh diterima lah, sebab sebenarnya ada a few case yang ada background accounting tapi praktis dekat IT. Memang kita terima. Sebab bila teknologi ni dia macam saya terang yang awal pembentangan tadi, masa saya sharing session tadi, sebab kami bukan disiplin base. So bila teknologi base dia boleh cross je mana-mana. TS Nazrul, apa reaksi rakan sepejabat atau any perubahan tak setelah ya mendapat pengiktirafan TS ni? Ada yang berubah ke dari segi COP ke apa ke? COP saya tak ada lagi lah, cuma sebab saya sebagai sesiul lembaga tu, hari-hari saya kena sign untuk sijil pendaftaran racun, sijil untuk orang nak bawa racun masuk ke dalam Malaysia. So dan untuk pengiktirafan dan sebagainya tu memang saya akan letak TS kat depan tu lah. So saya rasa TS Nazrul dah boleh start buat COP tu. COP sikit. Yeah. So alhamdulillah memang for me, saya rasa bersyukur. Bukanlah nak kata kita bangga dengan TS tu, tidak, tapi sekurang-kurangnya satu sebenarnya tanggungjawab saya sekarang ni lah. Bila ada TS, dia ada satu bebanan sebenarnya. Di mana macam saya kata, ilmu tu you kena cari, you kena sampaikan dan you kena praktiskan benda tu. It's not just the title itself. Sebab title tu boleh hilang dalam setahun kan. You tak meneruskan benda tu. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah macam mana penggunaan aplikasi teknologi dan kita nak sebarkan tersebutlah kepada orang lain. Okey, saya ada soalan untuk TS Asma. Since kita yang apa tu background TS Asma, apa tu dia apa cakap daripada daripada United Kingdom, University Manchester, semua benda tu kan. So adakah dan bidang degree pun berkenaan information technology, accounting pun ada, business admin pun ada, information system pun ada. So apa TS Asma ni, bidang apa yang TS Asma daftarkan sebagai TS tu? Okey, saya dalam bidang IT. So sebelum ni saya banyak juga involve dalam pembinaan sistem. Masa dekat office sama. Even sekarang pun sebab cuma macam lately ni sebab kami dah tukar bahagian, so tidak involve directly lah untuk pembinaan sistem dan MBOT. Kalau saya banyak involve macam tu lah. Okey. Okey, rasa macam dah tak ada soalan. TS Asma tadi, sebab dia kata yang hari ni punya webinar pun boleh dijadikan sebagai CPT kan. Jadi pihak Papeta boleh kemukakan permohonan kepada MBOT ke? Boleh. Perpetan hantar pun boleh, tapi daripada sudut kami sendiri pun setiap bulan kita akan hantar yang senarai, maksudnya MBOT buat sharing untuk bahagian operasi luluskan CPD lah. Kalau macam yang hari nanti ni dekat sistem tu boleh. Macam mana? Yang untuk hari ni CPD dia berapa? Selalunya tengok jam teknikal. So kalau macam kita start tadi pukul 9, sekarang pukul 10 sejam ni. Pukul 10 ke 11 2 jam. 2 jam lah, sebab kalau fizikal dia akan tolak waktu makan. Macam sekarang tak ada break ke apa, dia direct je lah 2 hours selalunya.
Oh dia kira juga waktu makan TS. Sebab dia kira technical hour sahaja. Dia akan tolak kalau tengok yang fizikal punya ni lah. Selalunya. Kalau Maksudnya maksudnya makan tu kalau bukan kategori teknikal tidak. So Kita kalau ada 8 jam mohon dapat 6 jam sahaja selalunya macam itulah. So kita ada satu lagi dari soalan daripada Dr. Muhammad Hazwan, apa kriteria teknologis yang membezakan dengan jurutera? Mungkin dia nak pairing between TS dengan IR. Apa yang membezakan TS dengan IR? Untuk pengetahuan TS Asma, di Jabatan Pertanian juga kita ada engineer ya. So memang ada IR jugalah. So mungkin apa kriteria yang membezakan teknologis dengan IR? Okey, kalau macam engineer ni, macam IR ni selalunya dia macam tidak semua kan, tapi dia maksudnya dia akan berfokus kepada pengaplikasian matematik, design semua macam tu kan. Dia lebih ke arah macam rekaan, berkonsepkan conceptual, design oriented. Tapi macam teknologis ni dia yang mentafsirkan jadi. Daripada apa yang IR buat tadi, kita tafsirkan. So kalau kita tengok dia punya piramid pun IR, TS dan TC. So kita maksudnya teknologis ni yang akan mentafsir idea, konsep dan reka IR tadi untuk lebih hands on dan berorientasikan fizikal lah. So that's why kadang-kadang orang kata kalau ada IR boleh ke apply TS? Boleh, sebab dia adalah dia punya umbrella dia berbeza. Kalau dia memang betul-betul dia menggunakan umbrella sebagai as an engineer, dan dia akan gunakan dia punya title professional sebagai engineer lah untuk dia endorse that kind of documents. Tapi kalau dia sebagai dia punya advice punya scope tak ada dalam bidang tugas teknologis, so dia akan menggunakan title TS sebagai professional kan. Okay. Yelah, untuk yang kalau kita pun ada ahli kimia, contohnya dia background dia kimis, so mungkin dia dah register dengan chartered kimis. Chartered kimis kan yang ada daripada UK ni kan. So dia tak ada masalah lah untuk apply TS. Tak ada. So macam kalau MBOT kita tidak ada halangan lah untuk dia ada title profesional lain sebab dia tak clash dia punya purpose tu. So nak tanya TS Asma, adakah ada perancangan tak daripada MBOT sekiranya you dah register dengan badan profesional luar negara, contohnya macam chartered engineer, chartered chemist, semua tu daripada UK kan? So boleh tak kita bawa dia punya keahlian tu untuk macam kita terus dapat TS? Yang tu kita dalam masa lagi di peringkat perbincangan. So macam last year 2019 kot kita pernah berbincang dengan EC UK ke ICE, saya tak ingat saya, daripada United Kingdom lah. Tapi sebab since macam last year kan kita macam stop sekejap sebab COVID and then fokus dia berubah. So nanti insyaAllah this year kita akan start balik lah. Memang yang macam tu memang ada dalam planning sebelum ni lah. Cuma untuk way forward untuk this year kita akan re-engage balik lah untuk badan-badan profesional ni. Kalau macam tu agak mudah lah, siapa-siapa yang dah register dengan badan profesional luar dia terus apply TS tanpa apa cakap. Yang tu still lagi maksudnya daripada pihak lembaga punya ni lah, lembaga yang ada bidang kuasa kan, sebab dia punca kuasa tetap daripada lembaga, and then kita pun daripada akta lah selagi dia mematuhi skop di dalam akta 38 tu kita boleh consider lah. Okay, kita ada soalan daripada Cik Wan Ahmad Rashdan ya, TS Asma di ruangan chat. Okey, Okay, CJ kemahiran dia ni adakah equivalent dengan MQF tahap 3 tak? Sebab untuk CJ kemahiran macam ni, dia kena setara dengan MQF tahap 3. So kalau MQF tahap 3 tu dah kira macam level diploma dan boleh consider lah. Dia kata dia MQF tahap 3. Kalau tahap 3 dia boleh mohon untuk level juruteknik. Sebab dia setara dengan diploma dalam skop pengiktirafan MBOT. Okay. Sebab macam kes-kes macam ni, macam sebelum ni yang kami dapat daripada Suruhanjaya Tenaga. Macam kan Suruhanjaya kan ada CJ Tenaga ke apa macam tu lah. So macam CJ macam tu sebab dia tak tulis pun SKM tahap 3, tapi bila kita rujuk balik dan dia equivalent dengan MQF tahap 3 kita boleh consider. Boleh consider untuk apply PC lah. Yes. Okey. Mana-mana lepasan Institut Pertanian yang ada MQF tahap 3 dia boleh terus apply untuk PC, betul? Betul. Tapi untuk apa orang panggil mendapatkan secara bertulis, mungkin tuan boleh hantar pertanyaan ni ke bahagian operasi, mungkin dia boleh hantar secara bertulis lah. So lagi maksudnya better lagi kan dia punya explanation tu. Sebab saya tak sebab tapi
kalau ikutkan memang MKF tahap 3 tu kita terima. Cuma mungkin untuk dapat kesan bertulis boleh hantarlah kepada kami untuk kami jawab balik. Ada soalan daripada Puan Ting Pimping, dia tanya, adakah TS mempunyai kuasa untuk sign any document seperti IR? Boleh, tapi dalam bidang skop amalan yang 5 tadi. Manufacturing, commissioning, testing, ya ada 5 tadi yang saya share awal tadi skop amalan. Yang tu boleh rujuk dekat akta kami ataupun dekat website kami lah. Kalau bidang agriculture technology base ni, dia apa yang dokumen yang kita boleh sign Puan? Sebenarnya yang tu selalunya kita advise kepada jabatan tu sendiri. Sebab macam MBOT ni secara general sahaja, kita tak ada lah macam maksudnya bagi setiap bidang teknologi kita pun tak pasti. Maksudnya apakah level dia punya confidentiality, level mana sebenarnya yang dia kena, maksudnya to the extent IR ke, teknologis ke, TC yang kena sign kan. Tapi macam saya boleh bagi contoh kalau sebelum ni yang kita practice, kita pernah bekerjasama dengan UTP. UTP di mana dia mengiktiraf dia punya technician lab, jadi TC lah, level TC. So untuk any instrument lab, dia adalah certain level dia memang TC yang kena endorse paper tu. So dia sendiri yang setkan lah dekat mana dia nak buat. Sama juga macam Redicare, dia ada certain kriteria memang TS atau TC akan endorse lah. Cuma macam kalau teknologi ni sebab kita tidak melibatkan design macam engineer, IR. So cuma dalam 5 area tadi, kalau salah satu tu menepati syarat dan dia boleh endorse that kind of document lah. That's why yang saya masa saya share tadi, yang kami sekarang ni tengah revisit, nanti kita akan minta pandangan TEP untuk dokumen yang berkaitan. TEP tu teknologi expert panel kami lah. Sebab sekarang ni kita advise macam tu je lah, tapi mungkin bila kita dah revisit bidang teknologi, mungkin dah ada senarai-senarai yang bersesuaian lah untuk di-endorse kan. Kebetulan pula ya, TS kita pun ada lab, ada bahagian lab ya Cik Nazrul? Boleh. Kalau dia maksudnya boleh galakkan untuk memohon sebagai juruteknik tadi, juruteknik bertauliah. Yang semua penolong pegawai sign lah maksudnya. Yes. Boleh. Sebenarnya sebab kita nak macam penerimaan tu sebenarnya kadang-kadang bila that's why dia punya jurang perbezaan permohonan tu jauh antara teknologis dengan technician. So kadang penerimaan sometimes dia tak rasa memang benda ni individual. So macam kalau kita rasa kita nak as a value added and then kita rasa macam untuk kita berkongsi and macam ilmu kita kan. Tapi bila macam di peringkat juruteknik ni sometimes dia kata kenapa saya nak kena daftar, kata apa saya dapat macam dari segi bayaran ke, dapat naik gaji ke, benda-benda macam tu kan. Dia macam penerimaan tu sometimes macam benda macam tu lah. That's why kalau DOA sendiri boleh start exercise benda tu galakkan, and then dia macam satu eye opener lah untuk jabatan lain. Sebab macam kalau dari segi sudut gaji pun macam sekarang ni pun di peringkat MBOT kita sedang berusaha untuk dapatkan pengiktirafan di peringkat JPA lah untuk kita panggil elang profesional, tapi masih lagi di peringkat pembincangan. Sebab kita dah hantar paper semua, tapi bila melibatkan implikasi kewangan untuk setiap bidang kan, so dia agak lama lah sikit masa dia. So saya pun tak tahu tahun ni ke, tahun depan ke, 2 tahun lagi ke. Tapi TS Asma, saya rasa it's a very good lah kalau sekiranya benda tu telah diangkat kepada JPA, whether tahun ni ke, tahun depan ke, tahun akan datang. Tapi saya rasa itu sebenarnya satu semangat lah kepada luar sana to appreciate kenapa dia kena ada TS atau TC tadi tu. And then the jabatan pun akan recognize, oh this person, we have TS and TC, they are sebenarnya equivalent to satu tahap yang tinggi compared to the rest. Sebab itu yang kita kena bagi galakan kepada rakan-rakan yang di luar sana yang belum ada lagi, dan juga kepada high level kita juga. Sometimes our high level pun dia tak nampak benda tu. Tapi dengan apa yang TS cakap tadi tu is very good. I think is satu eye opener lah to others, mengatakan bahawa MBOT sebenarnya telah mengangkat paper kepada JPA. Sebab dia sebenarnya bila kita angkat paper tu, kita bersama dengan kelab Persatuan Teknikal UTM kata saya. So dia sebenarnya dengan persatuannya. Dengan persatuan juga sebab dia yang hantar paper dulu, and then kita bersama-sama lah hantar kepada bahagian ni kan dekat JPA. And then
kita panggil elang profesional ni dia macam kalau sebelum ni kan elang kritikal. So benda tu boleh ditarik balik. Bila elang profesional ni bukan untuk MBOT saja, untuk semua badan profesional. Untuk JPA iktiraf dan melayakkan mana-mana individu berdaftar dengan badan profesional dapat certain macam kenaikan ke macam pembaharuan macam tu lah. Benda-benda macam tu. Elang profesional lah. Ada satu lagi soalan daripada Puan Tim Pimping. Adakah TC ataupun TS yang endorse tersebut mempunyai punca kuasa undang-undang atau setakat syarikat atau industri tersebut sahaja? Punca kuasa dia akan relate balik dengan Code of Ethics dengan Akta 768 lah. Yang dia terikat kat situ lah. Dia akan refer balik pada 768 tu lah kan Puan? So bila kami start exercise yang tadi saya cakap, kami akan dapatkan maklum balas daripada pihak TEP semua, kita akan keluarkan peraturan lah maksudnya. Yang di-endorse kan. So sebab dia akan ada satu dokumen yang memerlukan macam satu punca kuasa lah untuk dirujuk. Macam fee kan, macam fee kami ada macam dia punya akta fee tu dia ada peraturan dia sendiri yang diwartakan oleh pihak kerajaan lah. Macam tu. Dia ada satu lagi soalan dekat ruangan chat. Untuk lab assistant, kelulusan SPM boleh mohon ke tapi pengalaman kerja lebih daripada 20 tahun? Okey, untuk kes yang macam ni dia kena dapatkan macam apel semua tu. PTP, pengiktirafan terhadap pengalaman PPL, pengalaman terdahulu, PPT, apel, MQA, JPK ada buat. Sebab dia kena tengok dia setara dengan diploma ke tak, sebab minimum untuk TC kena setara dengan MQA tahap 3 tadi. Diploma kalau dia punya sijil tu MQA tahap 3, MQA tahap 3 dia boleh apply lah TC kan. Boleh. Tapi kalau ni dia kelulusan SPM saja, mungkin dia ada sijil-sijil teknikal lain. Sebab kalau macam kelulusan SPM ni, kalau dia, tadi kan macam pengalaman 20 tahun, dia boleh dapatkan kesetaraan tu. Saya tak pasti dekat MQA dengan JPK dia buat, tapi dia panggil apel. Apel ataupun PPT, pengiktirafan pengalaman terdahulu. Maksudnya PPT tu dengan JPK. So dia akan bagi macam satu surat. IJ ke surat macam tu lah. Maksudnya kata yang ni setara dengan diploma, setara dengan degree ke, ataupun setara untuk dia mohon ke peringkat degree. Macam tu lah dia ada macam pengiktirafan dia. Tapi MBOT tak buat lah, cuma individu berkenaan kena dapatkan dululah pengesahan tu, kesetaraan dia. Baru kita boleh terima. Saya rasa kita dah ke akhir-akhir program ni TS Asma dengan TS Nazrul. Okey. Ya, okey. Saya sekiranya ada soalan lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh utarakan di email TS Asma ya. TS Asma ada bagi email tadi TS Asma? Ada saya share lagi sekali tadi. Okey, dekat ruangan chat ya. Okey. Okey, terima kasih ya semua. Dengan ni saya boleh cakap tamatlah sesi panel kita hari ini. Maka webinar ini sudah mengakhiri dan boleh disimpulkan bahawa badan profesional seperti MBOT dia mengiktiraf penghayatan dan aplikasi ilmu teknologi dalam disiplin ilmu seorang pegawai pertanian. Dalam kes kita ni adalah di bawah subbidang agrobased teknologi. Okey. Walaupun pendaftaran teknologis ni profesional ni masih bersifat sukarela, tidak mungkin satu hari nanti semua pengamal teknologis harus didaftarkan dengan MBOT ataupun badan profesional lain ya. Dan kita pun dapat maklum ya daripada TSMA ada allowance profesional ya. You all telah propose ke JPA. So itu adalah satu eyes opening lah kepada kita. Saya pun baru tahu ni TSMA. So semoga dengan sesi ada soalan lagi daripada Muhammad. Saya boleh tak last ni last ya? Sebab kita dah nak di akhir ni kita ada 7 minit lagi. Okey, TS ini diiktiraf oleh dunia atau setakat dalam Malaysia sahaja? Okey, vision kita memang untuk diiktiraf secara global lah. Tapi sebab benda-benda ni akan melibatkan badan-badan profesional di peringkat luar negara. So macam saya perkongsian saya tadi, kan saya cakap yang berkenaan SUACOT. So SUACOT setakat ni untuk bidang IT kan. So untuk bidang-bidang lain kami akan sentiasa buat engagement dari masa ke semasa lah. Sebab dia akan takes time. Tapi memang kita vision kami memang untuk diiktiraf secara global. Maksudnya yang bidang IT je lah yang dah ke arah luar negara. So kalau dia pergi ke dalam negara-negara yang menandatangani SUACOT, dia boleh diiktiraf lah.
Saya harap satu hari nanti MBOT akan utarakanlah supaya bidang agrobase teknologi ini diiktiraf di luar negara ya. Okey. InsyaAllah. Okey, semoga dengan sesi webinar kita pagi ini dapat memberi gambaran yang jelaslah tentang teknologi profesional yang diiktiraf oleh Lembaga Teknologi Malaysia dan bermanfaat kepada peserta webinar, amnya kepada ahli perpeta. Tapi untuk makluman dua panel, ahli webinar hari ini dia ada terdiri daripada Jabatan Orang Asli, ada daripada UPM, UiTM dan paling jauh saya tengok UTM, Universiti Terengganu Malaysia pun ada join ya webinar kita hari ini. Okey, terima kasih tuan-tuan kerana sudi join webinar ni. Dan of course lah daripada Jabatan Pertanian sendiri dengan ada yang daripada IDA. IDA ni dia cawangan di bawah Kementerian Pertanian lah. Okay, terima kasih kepada panelis dan peserta webinar. Semoga kita berjumpa lagi di webinar Pepita akan datang. Boleh ya setiausaha. Cik Nazrul ni, TS Nazrul ni setiausaha kita. So maksudnya ini adalah eyes opening ya untuk dia akan datang, kita akan ada lagi webinar Pepita. Boleh ya TS? Boleh insyaAllah. Okey. Terima kasih ya tuan-tuan. Saya akan akhiri kita punya webinar kita hari ini. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Stay safe. Okay.